Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 5. Jadinya minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 6.3.5 dan 6.3.6. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Baiklah. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat situasi di bawah. Uncle Mutu, teh susu satu. Okey, siap. Nah, teh Upin. Uncle Mutu, Upin nak teh susu. Bukannya teh lah, Uncle. Oh, ya kah? Sorry. Uncle buat balik ya air Upin. Okey, berdasarkan situasi tersebut, apakah langkah yang Uncle Mutu tertinggal? Agak-agak kamu, langkah apa yang Uncle Mutu tertinggal? Okey, Upin minta teh susu tapi yang dia dapat teh. Oh, jadi langkah apa yang Uncle Mutu tertinggal kat sini? Jadi, Uncle Mutu tertinggal untuk meletakkan susu. Jadi, terdapat kesalahan di situ. Okey, pada hari ini, tajuk kita ialah menilai sudut kod dan carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat serta membuat pembentangan. Jadi, kita teruskan dengan menilai sudut kod atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Okey, ralat bermaksud kesilapan pada algoritma atau pengatur caraan yang menyebabkan output salah dihasilkan. Okey, macam contohnya tadi. Upin minta teh susu tapi output yang didapat teh. Oh, jadi ada kesalahan kan kat situ. Ada satu langkah yang Uncle Mutu lupa nak tuliskan. Jadi, ia merupakan satu kesilapan. Okey, jadi ralat boleh dikesan dengan melihat output berdasarkan situasi atau dibandingkan dengan carta alir yang dibina. Maksudnya, kita lihat hasil daripada apa yang diminta untuk kita tahu sama ada berlakunya ralat ataupun tidak. Semakan ralat perlu dibuat untuk mengesan kesalahan dan membaikinya. Maksudnya, kita perlu menyemak sudut kod ataupun carta alir kita untuk membaikinya jika ada kesalahan ataupun ralat yang berlaku. Baiklah, kita teruskan dengan langkah menyemak ralat menggunakan teknik langkah demi langkah. Okey, langkah yang pertama, gunakan pensel untuk menyemak sudut kod dan carta alir. Okey, yang kedua, padankan dan tandakan tik pada setiap baris sudut kod dengan carta alir yang dibina. Apabila kamu rasa benda tu betul, kamu tik untuk setiap arahan yang kamu rasa betul. Okey, yang seterusnya, pastikan arah anak panah aktiviti adalah tepat. Okey, anak panah ni ada kat mana? Sudut kod ke carta alir? Carta alir kan? Jadi, kamu perlu pastikan arah anak panah tu betul lah ke simbol yang sepatutnya. Okey, yang seterusnya, baiki ralat yang dikesan. Apabila kamu mengesan sesuatu ralat, kamu perlu baiki ralat tersebut supaya arahan yang diberikan itu mendapat output yang diperlukan. Okey, kita teruskan dengan langkah untuk menilai sudut kod dan carta alir untuk mengesan ralat. Okey, ini merupakan langkah-langkah untuk menilai sudut kod dan carta alir untuk mengesan ralat. Langkah yang pertama, kamu perlu fahami dahulu situasi. Langkah yang kedua,
kamu perlu menyemak sudokod dan carta alir yang dibina. Okey, langkah yang ketiga, membetulkan ralat pada sudokod dan carta alir. Okey, sebelum tu, kamu juga boleh rujuk buku teks, muka surat 47 dan 48. Okey, mari kita lihat situasi yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kamu perlu fahami dahulu situasi yang berlaku. Okey, ayah, mengapakah ada tanah terkeluar selepas saya siram air di dalam pasu ini? Adakah kamu tutup lubang di bawah pasu sebelum memasukkan tanah? Jika lubang pasu tidak ditutup dengan batu atau sebarang objek, tanah akan keluar semasa kamu menyiramnya. Okey, masalah yang timbul berdasarkan situasi ini, tanah keluar semasa menyiram air di dalam pasu. Jadi, ayahnya mencadangkan supaya lubang pasu perlu ditutup dengan batu atau sebarang objek supaya tanah tidak keluar semasa menyiram air ke dalam pasu. Maksudnya, arahan yang terdapat dalam pseudocode ataupun carta ahli itu dia tidak terdapat langkah untuk menutup lubang pasu dengan batu ataupun sebarang objek yang menyebabkan air keluar selepas menyiram air dalam pasu tersebut. Jadi, apabila kita dah faham situasi tersebut, maka kita bolehlah menyemak pseudocode dan carta alir yang dibina. Okey, kita mulakan dengan mula. Sediakan alatan dan bahan. Sediakan medium penanaman. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Kemudian, masukkan anak pokok ke dalam pasu. Masukkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium lagi. Tamat jika. Padatkan medium. Siramkan sedikit air. Letakkannya di tempat teduh. Tamat. Okey. Untuk carta alir pula. Carta alir pula. Mula, sediakan alatan dan bahan. Sediakan medium penanaman. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Masukkan medium. Sudah penuh? Kalau tidak, tambah medium lagi. Kalau sudah penuh, kalau ya, padatkan medium. Kemudian siramkan sedikit air. Letakkannya di tempat teduh dan tamat. Jadi, kamu boleh semak pseudocode dan carta ahli ini yang telah dibuat semasa proses menjanakan idea. Jadi, dapatkah kamu mengesan ralat yang berlaku dekat pseudocode dan carta ahli ini? Berdasarkan situasi tersebut, mengapakah masalah itu wujud? Disebabkan ada ralat yang berlaku dalam pseudocode dan carta alir yang dibina. Jadi, apakah ralat yang kamu dapat kesan kat sini? Dia tertinggal langkah apa dalam pseudocode dan carta alir ini? Okey. Apabila kamu dah mengesan ralat yang berlaku, maka kita teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu membetulkan ralat pada pseudocode dan carta alir. Jadi, yang sebelah kiri ini merupakan pseudocode yang mempunyai ralat. Okey, dia tertinggal langkah apa kat sini? Dia tertinggal langkah letakkan batu pada lubang pasu. Jadi, kita perlu betulkan ralat pada pseudocode tersebut. Jadi, masalah yang dihadapi oleh budak tersebut dapat diselesaikan apabila kita meletakkan arahan untuk letakkan batu pada lubang pasu. Okey, kita betulkan pula ralat pada carta alir. Di sebelah kiri merupakan carta alir yang mempunyai ralat. Okey, kat sini dia tertinggal langkah apa? Dia tertinggal letakkan batu pada lubang pasu. Jadi, ini merupakan carta alir yang mempunyai ralat. Okey, yang di sebelah kanan
Apabila kita dah jumpa ralat tersebut, kita betulkan. Jadi, yang kanan ini merupakan carta alir yang telah dibetulkan ralat. Jadi, masalah yang dihadapi oleh budak tersebut dapat diselesaikan. Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, carta alir menunjukkan proses membeli makanan di dalam mesin yang dibuat oleh murid sebelum Jonis. Terdapat duit yang tertinggal. Apakah langkah yang tertinggal? Baiki ralat dalam carta alir tersebut. Bincangkan. Jadinya kat sini, pada waktu rehat, Jonis ingat dia nak pergilah beli dekat mesin makanan ni. Tapi tiba-tiba dia dapati ada duit yang tertinggal, iaitu murid yang membeli sebelum Jonis. Jadi, apakah langkah yang tertinggal oleh murid sebelum Jonis tersebut? Okey, masalah yang timbul, duit yang tertinggal di mesin makanan. Terdapat langkah yang tertinggal oleh orang yang membeli sebelum Jonis. Jadi, cadangan penyelesaian bagi masalah ini ialah mengambil duit baki setelah membeli makanan. Maksudnya, orang sebelum Jonis ni perlu mengambil duit baki setelah membeli makanan. Okey, setelah kita fahami situasi berikut, okey, kita teruskan dengan langkah yang kedua dan langkah yang ketiga, iaitu menyemak dan membetulkan ralat yang berlaku. Okey, di sebelah kiri ini merupakan carta alir yang mempunyai ralat, manakala carta alir yang di sebelah kanan merupakan carta alir yang telah dibetulkan ralat. Okey, cuba kamu tengok kat sini. Okey, dia tertinggal apa tadi? Dia tertinggal untuk mengambil baki duit setelah membeli makanan. Jadi, kita perlu tambah arahan ambil baki duit. Jadi, untuk carta alir yang betulnya, kita mulakan dengan mula. Masukkan duit. Belum cukup. Kalau ya, tambahkan lagi duit. Okey, kalau tidak, pilih makanan yang dikehendaki. Kemudian ambil makanan, kemudian ambil baki duit dan tamat. Jadi, selesailah masalah yang timbul sebentar tadi. Jadi, murid sebelum Jonis tu perlu mengambil duit baki selepas membeli makanan yang dikehendakinya. Okey. Baiklah, tugasan kamu pada hari ini, sila siapkan soalan pada buku modul aktiviti Mesra Digital muka surat 43 dan 44. Setelah siap, sila hantar di grup Telegram kita iaitu tugasan RBT 5 UTM Cikgu Hamizah. Baiklah, sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu jelaskan pada video kali ini. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.